Baik, saudara. Bagaimanapun hari ini saya melihat kalangan warga net. Ini pun satu hal lagi ni. Warga net ataupun yang dalam media sosial, mereka sudah melihatkan kebosanan. Mereka sudah semakin bosan dengan situasi COVID-19. Sebab itu saya nampak banyak tulisan dia mengatakan walaupun COVID ini nak cecah 20,000 ke 30,000 ke 50,000 ke, bantailah, dia kata. Rakyat dah tak nak ambil peduli. Cuma yang dipersoalkan oleh rakyat sekarang ni, kemana perginya duit yang dikeluarkan beratus-ratus bilion sejak proklamasi darurat yang disiarkan pada 12 Januari 2021 yang katanya sebagai langkah untuk membendung penularan wabak penyakit coronavirus 2019 ataupun dikenali sebagai COVID-19. Tapi hingga ke hari ini, macam hari ini saudara, kes melonjak pada 22,133. Jadi rakyat, warga net sudah pun bertanya, ke mana pergi duit yang begitu banyak? Apa dah jadi? Kerana waktu itu buat darurat, beratus bilion wang digunakan, nak membeli vaksin pun berbilion juga, dan rakyat yang disuntik dengan vaksin pun dah lebih daripada 90%. Kenapa COVID-19 ini tidak mampu dikekang? Sebab itu mereka mengatakan, ingat, jadi ingatkan bila duit rakyat habis berbilion itu, maka case infinity, maka tidak ada masalah lagi. Tetapi nampak gayanya masih terus berkembang. Ini melihatkan bahawa rakyat, warga sudah mula kecewa dengan apa yang ditangani oleh pihak pemerintah. Saya mengharapkan agar warga di Kementerian Kesihatan dapat mencari upaya sebaik mungkin untuk mengekang masalah ini. Sebab tiba-tiba saja dalam masa sebulan ini, masuk bulan Februari, saudara, tiba-tiba saja melonjak jangkitan virus corona ini yang seolah tidak dapat dibendung, sedangkan semua dah ambil vaksin. Sebab itu kalau saudara buka saja dekat Facebook, YouTube, lahir keluhan, lahir kenyataan-kenyataan yang tak sepatutnya, kerana rakyat sudah kecewa yang amat sangat. Jadi warga di Kementerian Kesihatan harus melihat, harus memerhatikan persoalan ini. Jangan sampai rakyat bertambah bosannya, sukar nanti, saudara. Dan saya hari ini seronok juga saya tengok akhirnya, saudara, dalam bercakap soal air citra 10,000 KWSP, akhirnya Ketua Pergerakan Pemuda PAS atau Perikatan Nasional bersetuju. Bila dia kata, saya bersetuju jika kerajaan benarkan pengeluaran KWSP 10,000 untuk pencarum yang terjejas. Saya kata, ya ke ni? Saya pun baca berkali-kali. Sebab jangan lupa, saudara, sewaktu bajet tu lagi, apabila Presiden UMNO dan juga Datuk Seri Najib melontarkan kita nak luluskan bajet ini dengan syarat supaya kumpulan pengeluar wang kumpulan Sebenar Pekerja ini diizinkan. Waktu itu beliau adalah antara orangnya yang menentang, yang mengatakan bahawa UMNO ni nampak gayanya letakkan syarat seperti peristiwa Puteri Gunung Ledang. Macam mana Sultan Mahmud meminang Puteri Gunung Ledang, ada syarat itu, syarat ini. Beliau mempersenda. Dan hari ini beliau mengatakan bahawa beliau bersetuju. Jadi sekarang ni cuma dia kata datanglah jawapannya bahawa Perdana Menteri mahu atau tidak mahu melaksanakan pengeluaran wang ini. Cuma dalam sindirannya biasalah. Sebab penasihat Perdana Menteri datang daripada UMNO, iaitu Ketua Penerangan UMNO. Dia Perdana Menteri itulah naib Presiden UMNO. Jadi kenapa permasalahan ini apabila Menteri Kewangan enggan untuk mengizinkan ataupun membenarkan pengeluaran itu, dia kata dia menyalahkan UMNO lah. Cuma yang saya rasa kata, dah terbalik ni. Kalau tak dulu dia menentang habis-habisan dengan suara garang. Waktu tu dia bukan jadi Ketua Pemuda waktu tu, saudara. Malahan ada juga tuduhan-tuduhan mereka yang mengatakan bahawa UMNO menggunakan isu pengeluaran wang daripada kumpulan wang Sebenar Pekerja ini adalah sebagai isu populis untuk mencari laba politik. Kita dah bercakap berkali-kali, ini bukan isu laba politik, ini soal rakyat. Tapi ada pemimpin daripada parti-parti yang berbeza, yang bukan daripada UMNO, tak mahu benda ini terlaksana kerana mereka takut ini akan jadikan isu populis, yang akan mempopularkan UMNO. Dan kononnya UMNO lah dilihat memperjuangkan rakyat. Seharusnya mereka kena berlapang dada. Apa yang diutarakan oleh UMNO ni kena sokong. Bukan kita nak jadikan ini isu politik populis. Kita menangani masalah rakyat.
Sebab itu saya mengatakan sebagai pemimpin politik anda harus membezakan yang mana isu politik, yang mana isu rakyat. Di mana perjuangan untuk rakyat ini perlu diutamakan. Anda jadi orang pemimpin, jadi wakil rakyat, duduk di parlimen, dapat gaji puluh-puluh ribu, dapat allowance dan sebagainya. Anda tak terkesan, tak terasa. Sebab UMNO ini sebab kita dari rakyat untuk rakyat. Itu masalahnya. Saya melihat Dr. Najmi Faiz, dia kata penulis hikayat Putih Gunung Ledang sekarang ni muncul di Johor. Jadi itu keadaannya. Sebab itu kata cakap siang, pandang-pandang, cakap malam, dengar-dengar. Sebelum kita membuat satu keputusan tu kena fikir apakah yang kita perjuangkan ini, perjuangan untuk rakyat ataupun untuk isu politik. Jadi mereka harus tahu membezakan. Kalau tak tahu, bingai lah bagi kita. Seorang ahli politik tidak tahu membezakan di mana perjuangan untuk rakyat, perjuangan untuk kehidupan rakyat dengan perjuangan politik. Dia bagi saya adalah satu ahli politik yang bakal. Sebab itu saya cakap terus terang, kalau sesuatu yang menyentuh seorang rakyat, walaupun datang daripada parti pembangkang, walaupun datang daripada parti keadilan, parti PAS, parti DAP, kalau untuk kepentingan rakyat, saya akan sokong. Sebab kita sekarang ni harus mengamalkan politik matang. Tapi janganlah sesuatu yang baik untuk rakyat kerana ia datang daripada pimpinan yang bukan daripada pimpinan UMNO, kita mesti menentang. Tak boleh, saya tak bersetuju. Alhamdulillah UMNO sentiasa berlapang dada. Itu keadaannya, saudara. Dan hari ini aduh, saya pun tak tahulah sepanjang waktu dia sakit, masuk hospital di institusi jantung, kita mendoakan agar segera sembuh. Kita harapkan dia sembuh. Tu bukanlah untuk terlibat balik dalam politik, supaya sekurang-kurangnya dapatlah keluarganya merawat cinta kasih mereka dalam usia-usia yang sebegini. Apabila Tun Dr. Mahathir masuk dalam institusi jantung, rakyat juga mendoakan, Datuk Najib mendoakan, Datuk Sri Zahid mendoakan, kita warga UMNO juga mendoakan supaya beliau cepat sembuh. Malah Perdana Menteri pun pergi berkunjung dengan harapan selepas baik nanti jadilah orang baik-baik. Tapi nampak gayanya dia minta supaya diri dia kena seranah lagi. Itu yang saya katakan. Akhirnya dia meminta supaya warga UMNO bagi hamun dia. Sebab saya nampak bahawa saya tengok ada juga berkata apakah ini sebagai surat ataupun wasiat. Ini bila sebut wasiat tu tahulah doanya ke banga. Sebab Tun Dr. Mahathir menghantar kiriman surat berkempen. Lain tak ada, hujah lain tak ada. Hujahnya Kleopatrat, kleptokrat. Jadi katanya sebagai pengurusi pejuang, dia tetap membangkitkan bahawa pilihan raya negeri Johor tersebut dirancang kumpulan yang dikenali sebagai kluster mahkamah dan kleptokrat dari UMNO. Dia dalam keadaan dia kat hospital tu, dia masih lagi gamaknya lah. Gamaknya dia duduk, so ada bisikan, ada bisikan tertentu yang dia kata, ini dirancang. Tak ada. Kenapalah dia tidak mahu menerima hakikat? Dalam saat-saat dah keluar begini, dalam anda bukan sihat pun, berehatlah dengan keluarga. Tak payah lagi campur kehidupan sekarang ni. Teruskan kehidupan dengan keluarga. Kenapa anda mengundang kebencian orang? Ini saya hairan lah. Nak berkempen buat apa lagi? Sebab saya cakap terus terang, pejuang kali ni tak kena gaya hilang orang bertaruhan. Nak dibelai sangatnya anak bongsu dia tu, konon nak jadikan pemimpin. Dah tak ada. He is not the quality to be the leaders. Dulu memang kita nampak adalah ciri-cirinya, tapi kusangka panas hingga ke petang. Dapat jadi Menteri Besar Kedah pun kelang kabut Kedah. Saudara, jadi kita mengharapkan agar Tun Dr. Mahathir sudah-sudah. Sebab itu warga Johor bila anda dapat surat tu pandang tepi. Kalau tak, kenapa nak cakap soal kuasa dan sebagainya dalam saat-saat begini? Dan hari ini saudara, saya belik punya laman-laman sosial yang dulu-dulu, baru saya terjumpa. Rupanya lebay-lebay yang ada ni memanglah hipokrit. Pemimpin politik yang cukup hipokrit bila dia mengatakan bahawa kita nakkan adakan pilihan raya ini kerana kemabukan kuasa, kerana nakkan kuasa. Bila UMNO menasihatkan tuanku bubarkan Dewan Undangan Negeri di Johor itu kerana nakkan kuasa, mabuk kuasa. Sebenar-benarnya saudara, saya lihat inilah
apabila dalam Harakah Delhi bertarikh 25 Februari 2020 dulu. Ini kena baca balik saya. Pada tanggal 25 Februari dalam Harakah Delhi, tersembur saya, iaitu bahawa mereka ada lebay-lebay ni yang minta supaya dibubarkan parlimen. Waktu itu 25 Februari 2020, PAS, UMNO, MIC, MCA sepakat memohon Yang di-Pertuan Agong membubarkan parlimen bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 diadakan berikutan situasi meruncing yang berlaku. Itu yang dilaporkan oleh Harakah Delhi. Itu juga yang berlaku di Johor sekarang. Ini bukan soal apakah waktu itu mereka mabuk kuasa. Ini masalahnya sekarang. Jadi pembubaran parlimen adalah opsi terbaik sekiranya pembentangan kerajaan baru disertai EDP. Ketika saya itu dibuat oleh wakil-wakil yang bersama dalam sidang media di Ibu Pejabat UMNO. Itu kan laporan adanya Harakah Delhi. Hadir waktu menuntut supaya diadakan pilihan raya umum itu ialah Setiausaha Agong PAS. Ni yang saya katakan kadang-kadang lebay ni macam mana ni? Ada sama Setiausaha Agong UMNO waktu itu, Anwar Musa. Tapi sekarang ni dah macam-macam pula kenyataan dikeluarkan. Dan Presiden MCA serta beberapa pemimpin lain. Jadi kenyataan itu buat selepas ke semua ahli parlimen PAS, UMNO, MIC, MCA dan beberapa yang lain dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada jam 2.30 petang. Ini laporan saya tak bohong. Bila saya buka balik, kita astagfirullahalazim. Kenapa sekarang ni kalau tidak lagi bersama dalam Pakatan Nasional, tak lagi orang kata jalan seiringan. Kamu halakan mengatakan dalam ceramah-ceramah UMNO tu mabuk kuasa. Jadi nakkan kestabilan politik ni biar UMNO tak ada kuasa. Kamu, wakil kamu, pemimpin kamu, ahli parlimen kamu minta supaya diadakan pilihan raya umum waktu itu. Andainya waktu itu diadakan pilihan raya umum, apakah mereka kemabukan ataupun memang mabuk untuk mendapatkan kuasa? Jadi akhir sekali dalam kenyataan PAS dan UMNO menolak option. Nampak tak? PAS dan UMNO menolak option pembentukan kerajaan baru yang tidak selari dengan pendirian dan dasar PAS. UMNO dan rakan-rakan yang mana pendirian konsisten menolak DAP dalam pembentukan kerajaan, menolak kaedah pelantikan kabinet oleh Perdana Menteri mengikut individu dan bukannya parti. Waktu itu saya, bila bubar diri pada Dewan Negeri Johor, tak ada isu, maka dikatakan kita ni mabuk kuasa, gila nak berkuasa dan sebagainya. Sebab itu saya katakan lebay-lebay ni sebelum nak mula kenyataan, semak dulu. Apakah kenyataan yang anda lontarkan dulu tu sudah pun makan diri sendiri. Macam tadi lah, masuk dekat parlimen, UMNO ni bersyarat lah nak sokong bajet, mesti dapat dan ni kumpulan wang semalam kerja. Hari ni kalau kenyataan pula, dia setuju pula. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku. Ini yang saya katakan, kadang-kadang mereka mengamalkan politik yang munafik.